saya nak cerita adalah ada orang yang saya post video-video gitu, dia orang tanya soalan yang sama, soalan yang lebih kurang sama, iaitu soalan lafaz cerai, soalan berkaitan dengan sah ataupun tidak cerai. Tapi kan tak kurang juga daripada komen yang saya baca, saya akan pilih soalan yang saya rasa macam nak jawab, saya akan pilih. Soalan yang saya rasa macam ni dah pernah jawab dah ni kan, so sepatutnya tengok balik je lah. Saya dah buat ada soalan yang lebih kurang sama, saya dah buat tajuk lah. Tajuk tu memudahkan untuk kita tahu apa yang kita nak tahu kan. So kalau ada soalan tu, saya suka baca dekat komen-komen. Tengoklah, ada orang yang komen dia bentuk soalan, ada orang yang dia komen dalam bentuk penyataan. Jadi saya tertarik tau, sebab saya tertarik bila ada banyak soalan yang terlampau sama berkaitan dengan menanyakan kepada saya apa nak buat. Faham tak? Dia melalui fasa yang rumit dalam rumah tangga. Dia kena pukul, kena nanya dengan suami, baru kahwin, orang muda baru kahwin kena pukul, kena tak bagi nafkah, dan kemudian ada yang laki curang dan sebagainya. So bila saya dah baca komen kan, saya dah tengok kan, ada banyak tau dia tanya kat saya, tuan, suami saya macam ni, suami saya pukul saya, suami saya cakap kasar dengan saya, tapi apa saya nak kena buat? Apa faham tak? Apa isu saya sekarang ni? Saya terfikir kan, hampa ni semua sebenarnya hampa nak orang yakinkan untuk hampa tu, ataupun memang hampa tak tahu? Sebab saya tak tahulah. Kalau saya boleh katakan orang yang dah berkahwin ni, sepatutnya dia ada mentaliti untuk menjadi seorang dewasa. Walaupun dia mungkin kahwin di awal usia, tapi dia kena fikir seperti seorang dewasa. Orang dewasa yang matang, seorang dewasa yang matang jangan berharap kepada lelaki untuk buat keputusan. Sebaliknya, seorang wanita yang matang pun dia perlu menggunakan akal fikiran dan juga hati nurani dia. So tajuk kita petang ni adalah dah kena pukul berkali-kali, kenapa masih bertahan? Saya selalu dapat soalan begini, perempuan. Tuan, saya dah kena pukul banyak kali ni, apa saya nak kena buat? Faham? Jadi saya akan tanya, saya akan bagi balik soalan ni. Saya takkan jawab soalan begini. Sebab apa, perempuan? Saya dulu kan, masa zaman awal praktis lah sebagai peguam syar'i ni, saya pernah melakukan kesalahan. Saya tak boleh kata saya ni perfect lah. Saya mengaku saya ada pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya adalah saya memberi arahan kepada anak guam untuk buat begini. Contohnya adalah saya buat arahan, saya bagi arahan, puan cerai je lah. Faham tak? Sebab dah kena pukul. So dia kena pukul, dia tanya kat saya, tuan nak kena buat apa? Puan tak payah, cerai je lah puan. Buat dah semua ni. Jadi bila guna yang tu, apa jadi? Bila dia dah cerai, and then tiba-tiba dia baik balik, kemudian dia salahkan kita, tuan, patutnya saya tak payah dengar cakap tuan. Cerai apa semua tu sekejap lah, padahal saya dengan dia boleh baik balik. Faham tak? Maksud dia ni macam nak blame balik kita. So daripada itu saya belajar satu perkara. Kalau kita tetapkan keputusan kita atas seseorang tersebut, kalau orang tu follow, dia akan menyalahkan balik kita kalau benda tu tak edit. Tapi kalau benda tu mungkin baik untuk dia, dia akan rasa macam appreciate. So it's about risk 50-50. Saya tak suka begitu. Sebab kita takkan mendewasakan akal fikiran kita kalau kita menerima keputusan orang lain. Kan? Sama macam situasi yang zaman sekolah dulu. Siapa ingat zaman sekolah dulu, lepas BPMR, dia tak boleh decide dia nak masuk kelas apa. Cikgu tolong decide kan. Akhirnya sampai ke habis, dia pun rasa macam menyesal masuk kelas ni, menyesal belajar bab ni. Saya kata kat diri saya sendiri, perempuan, saya lepas habis PMR, saya nak masuk, saya nak belajar undang-undang. Saya memang target saya pada masa sekolah tu memang saya nak jadi peguam. Kalau orang lain mungkin target nak jadi doktor lah, target nak jadi engineer lah kan.
Jaranglah ada orang yang memang tertulis dekat meja dia tu nak jadi peguam. Sepatutnya kalau kata ada cikgu yang nak nasihatkan anak murid itu, so kena buat apa? Okey, ambil masuk kelas account. Okey, tentukan masuk kelas account, kelas sastra. So tak payah sangat belajar lah bab fizik bio. Tapi saya tak tahu benda tu semua, kita masuk je. Kita rasa macam pandai sangat. Cikgu kata, hang bagus ni, masuk kelas sains. Tengok-tengok fizik kita ngarut, bio lagi ngarut, AdMath pun cukup napas aja. So benda tu semua adalah benda yang tak ada kaitan pun dengan guaman. Faham tak? So sebab apa? Sebab kita ditentukan decision tu daripada orang lain. Sama lah kadang-kadang ada parents yang kata tentukan anak ni kena buat macam ni. So lah kali kita tak puas hati. Kita tak puas hati dengan keputusan yang ditentukan oleh orang lain. Betul? Macam contoh cerita siapa tengok cerita Hindustan, Three Idiot? Kan? Cerita Amir Khan tu, Three Idiot kan? Dia nak menunjukkan kata seseorang ni dilahirkan, setiap orang dia akan ada kelebihan masing-masing. Kan? So bapa tak perlu nak paksa anak dia jadi macam ni. Buat benda yang dia suka buat. Biar dia benda yang dia ada passion, benda yang dia minat. Sama juga macam dalam kes kita. Kalau kita nak buat keputusan, kita kena tahu terlebih dahulu apakah keputusan ini akan menjadi terbaik untuk kita ataupun tidak. So kalau tanya kat saya, kena pukul selalu dan sebagainya, tuan macam mana? Apa yang patut saya buat? Saya akan bagi balik soalan ni. Saya akan tanya, puan, yang kahwin ni adalah puan, berapa kali dah puan kena pukul? Dia kata 3 kali. So kalau 3 kali kena pukul, puan rasa puan mampu tak terima pukulan yang keempat? Kan? Patut tak? Puan rasa macam terima tak? Boleh tak kalau kata kali keempat kena tampar? Saya tak mau. Okey, jadi kalau puan tak mau kena tampak buat kali yang keempat, tak mau kena pukul buat kali keempat, puan rasa apa yang terbaik sekarang, puan? Nampak tak saya boleh guide kat situ? Barulah orang ni dia mungkin boleh, alright, dia ada someone yang dia boleh guide, dia boleh bantu untuk bagi dia leads. Sebab apa, perempuan? Ada orang dia mungkin tak kisah tau kena pukul berkali-kali. Ada orang yang kena kali pertama pun dia mungkin dah rasa, that's it. Saya kata tak boleh dah. Ini kali pertama cukup. Tiada lagi peluang kedua. Nabila Razali. Maaf, andai ku terluka, maafku tak sengaja tanpa sedar. Itu kan? So keputusan kita tu akan menentukan kita sendiri. Kita tak boleh paksa. Sebab ada orang dia sanggup, tak kisahlah tuan pukul kali ketiga ke, keempat ke, kelima ke, yang penting saya ada suami. Kan? Saya selalu perempuan ada yang bagi benda yang macam tu. Dia cakap, kenapa kita tertanya-tanya tau, kadang-kadang ada orang yang dah sampai kali ketiga kena pukul, and then dia masih lagi bertahan. Kita tanya, apa yang menyebabkan dia bertahan tersebut? Mostly jawapan yang selalu diberi adalah, yang pertamanya disebabkan anak. Seolah-olah bila kita bercerai tu, dia dah, anak ni dah tak ada bapa. Mostly ada benda macam tu. Ataupun dia mungkin disebabkan anak juga, tapi disebabkan ada ugutan berkaitan dengan anak. Faham? Ugutan berkaitan dengan anak ni macam ni. Berani yang minta cerai, aku ambil anak ni nanti buat lari. Tu ugutan. Which is ugutan macam ni, kalau kata nak pergi buat laporan polis pun, dia tak boleh nak jadi sebagai jenayah. Sebabnya itu adalah bapa kandung. So benda ni yang menyebabkan seorang ibu jadi takut. Takut untuk dia berbuat sesuatu ke atas perkahwinan dia. So ada orang yang dia bukan sebab anak. Kadang-kadang disebabkan dia takut malu, takut untuk dikata oleh orang. Takut. Kita ni kan penuh dengan ketakutan, perempuan. Sebab apa? Kita tengok cerita hantu, kita takut dengan hantu. Kita tengok cerita berkaitan dengan perang, jadi kita pun takut nak pergi berperang. Kita banyak sangat cerita berkaitan dengan takut, jadi kita penuh dengan ketakutan.
Sebab tu kita takkan boleh berganjak ke arah satu benda yang lebih baik. Takut, macam contoh kan, ada orang dia tahu kemampuan dia untuk buat bisnes, mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain, tapi dia takut untuk buat perkara begitu, dia takut ambil risiko, dia sanggup untuk hidup dia macam tu sahaja sampai ke akhir hayat. So dia takut untuk ambil risiko. Sebab tu ada pepatah kan, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai, gitu. Kalau takut dengan risiko, usah bicara soal perjuangan. Reformasi. Okay, so kalau kita fikir takut, macam-macam takut. Dalam bab berkaitan dengan orang yang kena pukul ni, biasanya dia ada ketakutan pada diri dia. Tadi saya kata takut hilang anak. Yang keduanya, dia akan rasa macam takut takut dimalukan. Dia rasa macam bila ada title janda ni, title seorang isteri yang diceraikan ni, dia rasa macam benda tu sebagai satu bentuk penghinaan. Perempuan, benda tu semua adalah benda yang kita set dalam kepala otak. Kita set dalam kepala otak, janda ni hina. Kalau kita fikirkan, kalau kita fikirkan dengan baik, benda tu takkan jadi macam tu. It's all about pemikiran dan juga hati kita. Hati dan pemikiran kita yang menentukan. Sebenarnya tak salah. Saya pun tak mau katalah hampa nak api jadi janda mamai, tak. Tapi kita nak kena buang sentimen sedemikian. Sama macam kalau ada di kalangan kita ni yang menonton ni, yang mulut-mulut mungkin tak berapa manis sangat, duk kutuk orang ni janda, buang perkara-perkara begitu. Kena ingat, isteri-isteri Nabi pun ramai yang janda. Yang mana Nabi ambil pun daripada menjadi janda. Hina ke? Tak. Jangan, jangan kita menghina atas sebab tu. Bila kita ada mentaliti sedemikian, sebab tu ada orang dia takut nak buat perkara demikian. Akhirnya menyebabkan dia rasa takut untuk melepaskan diri dia daripada kena pukul selalu. Sebab dia ada title yang dia rasa macam orang akan pandang. Kalau saya perempuan, kalau saya berada kat tempat perempuan kan, saya dah mungkin tak fikir, kenapa nak kata apa pun katalah. Saya orang yang jenis begitu. Sebab bagi saya, kehidupan saya dekat dunia ni adalah kehidupan yang saya tentukan sendiri. Ke mana hala tuju saya, ke mana kebahagiaan saya, ke mana perjuangan saya yang tentukan sendiri. Selagi mana benda tu tak bersalahan dengan undang-undang dan tak bersalahan dengan hukum syarak. Saya tak akan fikir macam nak buat ni, nanti orang kata apa pula, nanti orang kata apa pula. Tak leh, saya tak akan fikir apa orang nak kata. That's why saya sampai sekarang saya buat live. Saya sampai sekarang saya buat live. Saya pedulilah apa orang nak kata kat aku pun. Aku buat sebab aku nak buat. Kalau orang lain tak mau buat, tak apa. Suka hati hampa. Hampa tak mau buat, tak apa. Yang penting kalau aku buat ni, kalau saya buat adalah niat saya nak menyampaikan sesuatu. Saya tak akan fikir apa orang nak kata, katalah. Saya ikut suka. Kalau saya nak pakai apa-apa, suka hati. Asalkan aku tak kacau hampa. Hampa macam apa ayat ni tu? Aku yang pakai, kau yang panas. Macam tu. Kan? So saya tak peduli. Sebab benda itulah benda yang berkaitan dengan diri kita. Kita yang buat benda tu, kita yang tentukan benda tu. Jadi kita lah kena survive dengan benda tu. Faham? So saya nak ada satu saya nak terapkan supaya kita ni ada mentaliti untuk kita membuat keputusan. Saya risau kalau kata ada orang yang masih lagi ada mentaliti nak orang lain tetapkan untuk dia. Kerana kalau kita sampai ketua nanti dia minta ada orang tetapkan benda tu untuk kita,
Sampai ketua nanti jugalah kita akan ada mentaliti subsidi, kita akan ada mentaliti untuk minta bantuan. Ya, betul. Sebab kita tak berani untuk buat keputusan atas kehendak kita sendiri. Okey, seorang dewasa yang bagus dia tak akan buat macam tu. Okay? Dia kena ada prinsip untuk diri dia sendiri. Jangan lelaki je prinsip, perempuan pun kena ada prinsip juga. Lelaki kalau dia ada prinsip, dia nampak macho lah kan. Betul. So dia akan nampak macam, oh inilah imam yang terbaik. Tapi kalau wanita pula, kalau wanita yang ada prinsip, yang ada ketegasan, orang akan hormat dengan tinggi. Siapa contohnya? Contohnya adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, isteri pertama Nabi. Okay, Sayyidatina Khadijah, dia adalah seorang respectful woman, respected person. Okay, seorang yang disegani dan dihormati masa zaman Arab dulu. Okay, sebabnya dia adalah jutawan. Okay, jutawan Arab wanita. Dikala orang lain tu mungkin lelaki, dia wanita. Faham? So, dia ada prinsip dia tu sendiri. Dia nak pekerja yang baik, jujur, berniaga semua tu. Sebab tu dia ambil Nabi SAW. Nampak? Itu pengajaran bagaimana kita nak jadi orang gitu. Kita kena ada menjadi seorang yang berprinsip. Okay? Kena ada sifat sedemikian. So, kalau katalah kena pukul berkali-kali, saya bagi dua pilihan. Yang pertamanya, anda nak teruskan perkahwinan, anda boleh teruskan perkahwinan. Cuma jangan biarkan perkahwinan diteruskan tu dengan anda macam tak kisahlah, tak apalah, biarlah aku kena pukul, tak apalah nanti kena tenang, tak apalah aku boleh maafkan. Ikut sukalah kalau nak tahan macam tu. Tapi kalau saya, kalau nak bagi peluang nak memaafkan sekalipun, nak cuba berbaik dan sebagainya, cuba dapatkan counselling at least lah. Okay, dapatkan, ajak pasangan kita untuk counselling, untuk istighfar kan, itu dan sebagainya. Yang tu adalah berkaitan dengan hal ehwal counselling lah. Saya nak cerita lebih pun saya tak boleh juga, sebab saya bukan juru counselling. Okay, bukan kaunselor yang nak menasihati untuk baik balik rumah tangga. Itu bukan kepakaran saya. Okay, kepakaran kita adalah berkaitan dengan undang-undang, bukan kepakaran mengenai menasihati. Menasihati ni mungkin kaunseling, mungkin suluh. Saya tak begitu. Alright, itu pilihan yang pertama. Tapi kalau kata pilihan yang kedua, anda pilih untuk berpisah sebabkan kena pukul selalu, maka tu tak menjadi satu kesalahan. Di sisi Islam, seorang wanita harus untuk mohon cerai kalau kata benda tu boleh mendatangkan pukul tu, kena terajang, sepak dan sebagainya ni, teraniaya ataupun tidak. Of course teraniaya kan. Jadi kalau teraniaya, tidak menjadi salah dan tidak menjadi dosa kepada anda untuk mohon perceraian. Okay, saya bukan nak suruh, tapi saya bagi tahu ini adalah salah satu bentuk kita sebut sebagai hukum. So tak menjadi satu hukuman yang salah kalau kata anda mohon perceraian. Sebab ada orang dia kata macam kalau kata minta cerai saja dia akan bergegang arash. Tak ada hadis yang tepat berkaitan dengan minta cerai saja bergegang arash. Ada mungkin berkaitan dengan isteri minta cerai tak dapat bau syurga. Tapi yang cerita begitu adalah berkaitan dengan minta cerai tapi tak ada alasan apa-apa, tanpa sebab, ataupun sebab yang tak munasabah. Contoh dia kan, dia minta cerai sebab mungkin akan jatuh kepada macam tak cium bau syurga. Cuma cium bau syurga, tak cium bau syurga ni bukan kerja kita lah. Yang ni kerja Allah SWT. Sebab syurga tu milik Allah. Kita ni siapalah nak menentukan syurga ataupun tidak. Betul? Cuma dalam hadis tu nak ceritakan seorang isteri yang minta cerai tapi tanpa sebab, dia mungkin tak cium bau syurga. Mustahil kalau ada orang minta cerai tak ada sebab. Setiap orang dia mesti ada sebab. Paling lekeh punya sebab lah. Okay, paling simple punya sebab adalah tak ada sepahaman. So tak sepahaman tu pun adalah salah satu contoh hati yang tak boleh nak terima dah. Betul? So hati yang tak boleh nak diterima dah kepada suami dia tu, itulah sebab tak sepahaman. Maka tak adalah boleh dikatakan orang yang minta cerai ni adalah orang yang tak cium bau syurga.
Okey. So kalau orang yang kena pukul lagilah, kena pukul berkali-kali. Jadi orang yang kena pukul berkali-kali, yang ni dah jatuh tahap penganiayaan. Okey. So kalau orang yang dah kena pukul kali-kali nak mohon cerai, anda kena tahu terlebih dahulu cerai jenis apa yang kita nak jalankan. Kalau suami kata suami pun dia bukan takat pukul, dia memang nak ceraikan, dia dah malas dah. Dia dah tak mau dah. Dia pun dah tak ada hati. Dah tak ada hati satu hal, lepas tu pukul pula kan. So dia mungkin nak lepas kita dengan cara yang baik. So anda boleh buat permohonan cerai cara baik sahaja. Okay, iaitu cerai section 47. Ada orang tanya saya, tuan section 47 tu kenapa? So maksudnya section 47 Undang-Undang Keluarga Islam. Setiap negeri lebih kurang sama. Section 47 Enactment Keluarga Islam. Ada contoh alamat jauh lah. Okay. So maksudnya adalah kita nak mohon perceraian secara baik, nak minta suami lapas cerai depan hakim. Itu adalah section 47 Enactment Keluarga Islam. Short form dia section 47. Okey. Itu kena pergi ke mahkamah. Tapi kalau katalah pukul dah, suami tak mau datang ke mahkamah untuk lepaskan, ataupun dia datang mahkamah tapi dia tak mau lepaskan, dah pukul-pukul tak mau lepas pun alhamdulillah, minta maaf, belahak pula. Okey, pukul pun pukul, tak mau lepas pula tu. Bila tak mau lepas, dia tak mengaku pukul pula. Jadi bila tak mengaku pukul, tak mau lepas, ataupun mungkin suami kata dia tak akan datang ke mahkamah. Dia tak mau datang ke mahkamah, ataupun dia hilang ke. Dia pukul, lepas tu dia lari hilang, kita pun tak tahu bagaimana. Okay, so kalau dalam isu sedemikian, anda kena ingat, proses anda tidak mungkin boleh menjurus ke arah section 47. Okay, anda boleh filekan perceraian di bawah section 53, iaitu fasah. Okay, fasah ni apa dia? Setengah orang yang mungkin baru, fasah ni adalah kita mohon untuk hakim bubarkan perkahwinan, batal. Okay, batal, padam, koyak buang sijil nikah lah. Okay, batalkan perkahwinan tersebut dengan alasan-alasan yang tertentu mengikut undang-undang. So apa contoh alasan fasah? Salah satu contohnya adalah menyakiti tubuh badan. Okay, menganiayai. Contoh dia macam pukul, berkata keji, kasar, so menyebabkan kita rasa macam teranaya. Perkara inilah yang kita boleh mohon fasah, tapi kita kena ada bukti. So pukul ni dia bukan sekadar anda masuk dalam kandang, anda menangis air mata darah saja. Mungkin lebam, masuk kandang tu lebam. Okay, so lebam. So mungkin kita kata ini tumbukan semua tu, tapi kita tak boleh buktikan melalui kata-kata kita sahaja. Alright? Kata-kata anda masuk dalam court, anda berkata-kata tu, yang tu baru 50%. Kita sebut sebagai dakwaan. Masuk dalam kandang cerita menangis air mata darah tu, baru 50% sahaja perempuan. Lagi 50% apa dia? Bukti yang lain. So bukti yang lain tu datang daripada bentuk macam mana? Ada saksi, ada laporan perubatan dan sebagainya. Okey. So sebab tu kena promote sikit. Okey. Sebab tu saya menulis buku ni. Nampak dekat sikit macam mana? Okey. 16 bukti fasah sebelum file kes di mahkamah. Nampak apa tu? Blazer biru ni. Ini adalah buku kedua ke, tapi yang ni adalah buku sulung yang diterbitkan secara betul. Buku yang sebelum ni saya buat untuk peguam saja, iaitu soalan-soalan yang perlu ditanyakan. So biasanya untuk peguam baru lah, bertanyakan soalan dekat dalam mahkamah. So dia orang refer buku saya lah, alhamdulillah lah. Okay, tapi untuk yang ni saya buat sebabnya saya tahu kebanyakan orang yang file kes fasah banyak yang kena tolak perempuan. Okay, ada yang kena tolak, ada yang terkapai-kapai, ada yang datang selai sepinggang pergi jumpa peguam tapi tak ada apa-apa bukti. Sebab inilah problem dia, sebab dia tak ada persiapan. Okay, pentingnya persiapan sebelum berperang. Bacalah buku peperangan apa pun, setiap peperangan yang berjaya, dia akan ada persiapan yang kemas dan persiapan rapi.
Okey, saya kalau tanya bab perang, saya cukup suka tengok cerita perang macam Narnia, cerita orang lama-lamanya berperang, Bahubali. Cerita aku pelik-pelik kan. Lagi cerita apa lagi? Kalau macam Konstantinopel, tahu Konstantinopel punya peperangan. Siapa yang saya tengok cerita Fatih 1445 kot, macam itulah. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih tu nak menawan kerajaan Rom Timur. Macam mana tu, semua tu persiapan tu. Persiapan penting sebelum untuk nak menyerang sesuatu. Sama macam kita di mahkamah. Nak pergi ke mahkamah, masa berbicaraan ni perlukan kepada persiapan. Persiapan sebelum kita menghadiri perbicaraan ni, ada banyak perkara kita kena tahu. Kita kena siasat, kita kena ambil keterangan, kita kena tahu terlebih dahulu apa kekuatan kes kita, kat mana kelemahan pihak lawan dan sebagainya. Sebab benda ni perlu diperincikan, perlu diketahui. Ramai orang gagal sebabnya dia tak ada persiapan yang rapi dari sudut pembuktian. Bagaimana dia nak kumpul bukti dan apa bukti yang dia perlu sediakan. Especially orang-orang yang kena pukul. Okay, orang yang kena pukul, dia mungkin dah tak ada nak fikir dah aku nak kena prepare dan sebagainya. Alright? Sebabnya dia mungkin akan lost. Orang yang tengah kecewa ni, dia sukar sikit dia nak fikir. Betul kan? Jadi saya buat satu buku yang ringkas supaya dia ni macam satu panduan. Siapa yang nak ada niat nak ke mahkamah tu, make sure dia kena tahu terlebih dahulu. Dia kena buat preparation, persiapan sebelum memfailkan kes ke mahkamah. Terutamanya orang yang nak tuntut fasakh. Ni saya dah dapat kabar yang baik, alhamdulillah. Tadi staff saya ada seorang pergi ke mahkamah Syariah Baling untuk pergi ambil draft perintah. Dia kata kabarnya kemungkinan mungkin akan bermula pada bulan 10. Mudah-mudahan lah. Sebab Kedah ni ada yang dah ada yang mengadu, mengadu kepada kita, kenapa kes tak jalan lagi, bila nak jalan dan sebagainya. Ada orang dah tangguh lama sangat kan. So kita dapat maklum mungkin bulan 10 insya-Allah. Negeri lain macam alhamdulillah, macam semalam saya pergi Penang dah jalan dah. Okay, alright. Saya rasa cukup cakap tu sajalah kot. Saya nak ambil soalan lah. Ada soalan kan? Thank you pada semua. Siapa yang dah tekan share tu, thank you so much. Alright. Mudah-mudahan video ni dapatlah bantu anda. Kak Kia sejak cucuk vaksin mengantuk tuan. Sama lah Kak Kia. Dia mungkin jadikan kita lembek sikit kan. Selangor, saya dah join. Dan Mami, saya dari Sentul, keputusan diri sendiri. Okey. Nak derita atau bahagia di tangan sendiri. Tuan tak menggalakkan perceraian, tapi wanita kena fikir apa yang terbaik untuk diri sendiri. Betul. Okey. Setiap wanita dia kena tahu kekuatan diri dia sendiri. Bagaimana dia boleh berfikir? Dia boleh berfikir jika dia ada ilmu. Setiap daripada kita ni, kita akan ada fasa perubahan. Setiap yang lemah dia akan menjadi kuat bila dia ada pengetahuan. Kan? Contoh kan, anda boleh terfikir tak? Pernah terfikir tak? Macam masa dulu time kita darjah 6, kita ambil UPSR, kita rasa macam UPSR tu sangat susah. Kan? Tapi bila kita dah makin belajar, masa tingkatan 3 PMR, kita rasa macam oh senang ni UPSR. Kan? Kita rasa macam sebab apa? Sebab kita tak belajar benda tu. Jadi pengalaman kita menjadikan kita lebih dewasa. Ilmu kita makin bertambah, jadi kita berani. Tak apa, yang ni boleh jawab sebagainya. So PMR, masuk kita naik SPM, kita rasa macam PMR ni mudah lagi. Kan? Sebab benda tu makin sukar. Benda tu juga yang telah memberikan kita keberanian untuk nak buat sesuatu. Okay? So kena ada, bila anda ada rasa macam down, anda rasa macam stres bab perkahwinan sebagainya, so anda sebenarnya kena belajar banyak bab ilmu perkahwinan, bab ilmu perundangan, supaya anda tahu apa hak anda. Setiap orang dia ada hak masing-masing. Okey, Hasmunirni Muhammad. Puan Hasmuni ada lagi ke? Jangan hilang tak kan. Sekejap minum air sikit kan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam tuan. Salam. Maaf lari topik sikit. Kalau nak buat hadanah interim tu, boleh ke kita buat syarat? Hadanah interim tidak ada syarat tuan. Hadanah interim ni adalah hak jagaan sementara.
Hak jagaan sementara hanya boleh difailkan bila dah ada kes hak jagaan kekal. Okey. Jadi kalau kita buat hak jagaan sementara tu, so kita boleh tuntut apa yang kita nak sementara tersebut. Sementara ni hanya boleh kekal sehinggalah kes induk diputuskan. Perintah jagaan kekal keluar, maka perintah interim pun dah tak ada dah. Alright. So biasanya orang yang tuntut hadanah interim ni, dia nak minta tentukan siapa yang patut jaga anak tersebut dalam tempoh sukar sekarang ni. Tengah duk bergaduh ni. Tengah duk bergaduh, yang ni nak ambil banyak, yang ni nak ambil apa, yang ni nak ambil lebih. Lepas tu anak dia kata tak boleh lagi, anak kecil lagi, yang ni nak juga hak untuk bermalam. So kat sini dah pening kat situ. Kes hak jagaan kekal masih lambat lagi, nak kena naik turun mahkamah. Okay, tambah-tambah pula pihak defendant nak lawan. Jadi hadanah interim ni adalah bertujuan untuk bagi penjelasan siapa yang patut jaga sekarang ni. Patut jaga dan siapa yang dapat patut hak untuk melawan. Lebih kurang macam hak jagaan kekal, tapi dia mungkin ada pendetailan sikit kat situ. Sementara kan. Okey, Siti Bahiyah. Selepas dikasari saya mengambil masa yang lama untuk buat keputusan, tapi selepas itu suami cuba sedaya upaya mengambil hati dan cuba untuk tidak berkasar. Okay. Kesimpulannya saya cuba mengikut arah dan mencari ilmu agar jika berulang lagi saya tahu apa nak buat. Semoga Tuhan terus memberi ilmu untuk kami semua. Alhamdulillah. Saya personally saya doakan Puan Siti Bahiyah dan suami kekal bahagia. Okay. Dan saya doakan perkara yang lalu tu takkan berlaku lagi dah kepada Puan Siti Bahiyah. Cuma Puan Siti Bahiyah dan puan-puan yang lain yang mungkin mengalami nasib yang sama, follow saya, tengok balik apa yang saya cakap. Setiap daripada kita ni mungkin kita tak boleh nak jaminkan, sebab kita tak tahu apa yang benda ke depan akan berlaku. Kita tak tahu qada dan qadar, tapi kita boleh mempersiapkan diri kita. Kalau jadi lepas ni sekali lagi, apa yang kita kena prepare, apa yang kita perlu siapkan, kita kena ready dah kat situ. Okey. Nah, bagus Puan Siti Bahiyah. Terima kasih sebab berkongsi. Saya suka Puan. Okey, Puan Yati Bakar, Assalamualaikum, terbaik. Waalaikumsalam. Terbaik juga Puan sebab masuk live saya. Sabasia Husin, tangan cap nganying. Okey. Suka dengan live Tuan. Nak baca buku kadang-kadang tak sempat, dengan live lebih mudah. Thank you. Jangan tengok live saja. TikTok saya banyak juga. Okey, TikTok ada, kita ada Telegram pun ada. Dekat Telegram saya dah cuba untuk memperbanyakkan video pendek, dan yang keduanya memperbanyakkan balik nota-nota kecil. So nota-nota ringkas yang mana penulisan-penulisan terdahulu semuanya akan ada balik. Okey, saya dah bagi arahan dah kepada staf saya, naikkan banyak berkaitan dengan penulisan-penulisan terdahulu, terutamanya penulisan yang berbentuk point, supaya setiap orang yang follow Telegram ni dia tahu apa point. Kalau macam dekat page, mungkin live, page Facebook ni kan, mungkin live, dan mungkin saya akan upkan juga penulisan artikel. Saya dengan artikel saya tak boleh berpisah, sebab saya memang suka menulis dan berkongsi. Motif orang tengok follow page saya pun saya rasa majoriti daripada kalangan orang yang follow saya punya penulisan. Okey, insyaallah. Puan Zaira, terima kasih. Saya seronok bila dengar puan kata kadang-kadang terbaca buku tak sempat, baca buku tak sempat, so dengar live. InsyaAllah saya macam ni lah puan. Saya akan berletir, berkongsi dengan anda semua. Betul kan Kak Kia sokong dari dulu. Cik Su Izida, fikir kata orang bukan membantu dalam kebahagiaan dan kesesaran yang kita lalui. Apa tindakan yang kita ambil, kena fikir baik buruk untuk masa depan sendiri. Betul. Okay, terima kasih Kak Su. Thank you. Cik Puan Ida, saya berkahwin selama 13 tahun. Sebelum kahwin saya bercinta dengan suami selama 5 tahun baru kami berkahwin. Sebelum kahwin kami kumpul duit sama-sama untuk buat majlis kahwin. Memang nampak kesungguhan dia nakkan saya. Lepas je kahwin saya dapat offer kerja bank dan dia pula berhenti kerja tak lama selepas kami kahwin. Masa usia perkahwinan baru 8 bulan. Oh panjang Masa tu saya tengah mengandung anak pertama.
Oh, dia mulai pukul saya dengan batang kayu. Astaghfirullahalazim. Ish, gamuk tu. Tapi alhamdulillah tak jejaskan kandungan. Sampailah usia perkahwinan 13 tahun saya bertahan kena pukul jika silap sikit je. Dalam 13 tahun tu saya tak boleh kira dah berapa kali saya kena sepak terajang dengan kayu, batang besi, dengan botol air, dengan spray ubat nyamuk. Ini panjang ni. Saya baca perkongsian ni kawan Tapi sampailah tarikh 18 bulan 7 yang baru lepas ni, dia pukul saya tanpa saya buat salah apa-apa pun. Dia tuduh saya ambil duit dia, padahal saya memang tak ambil. Mak saya yang jumpa duit dia yang tercicir. Mak serahkan duit tu kepada suami. Lepas tu saya masuk bilik dan nangis. Kecewa sangat dituduh macam tu. Dia masuk bilik, dia ambil batang besi pukul saya. Astaghfirullah, kena lagi. Tarik rambut saya, ketuk kepala saya, dia pukul saya tanpa saya ada buat salah apa-apa. Kemudian dia ugut nak duit RM5,000 dia yang saya dah bayar sikit-sikit sampai habis belum ni. Dia cakap tu tak kira. Sebab saya bayar sikit-sikit, dia nak sekedebuk 5,000 kalau tak ada dalam masa 3 jam dari sekarang. Dia nak bakar motor arwah abang saya. Saya nekat, kemudian saya terus keluar dari rumah, terus ke balai polis. Kemudian polis datang ke rumah, ambil dia, sekarang dia dah ada di penjara. Okey. Dan dari hari kejadian sampai sekarang saya pun baru nak mohon perceraian. Okey. Tapi Tuan Fahmi, hati saya tak kuat. Saya terlalu sayang kat dia. Okey. Setiap malam dan pagi bila bangun tidur saya menangis ingat kat dia. Saya terlalu sayang dia. Dalam masa yang sama saya kena juga tentu pasal sebab saya yakin jika dia keluar di penjara mesti dia akan menendam dengan saya. Dan lagi teruk saya kena, hati saya, jiwa saya tak kuat. Ya Allah, mohon semua doakanlah saya dapat lupakan dia dan mohon mencari bahagia untuk diri saya sendiri. Ni salah satu contoh. Terima kasih Puan apa panjang ni, Cik Puan Ida. Okey. Saya puan, bila saya baca ni, saya dapat rasa macam saya dekat tempat puan. Okey. Tapi beza dia puan Beza dia, saya mungkin kalau kena 2 kali sekali pun kan, 2 kali lah kalau saya kat tempat puan. Sorry lah. Sorry lah puan. Saya memang takkan macam tu. Tapi puan kuat lah. Saya risau. Ada perbezaan antara sayang dan juga obses. Tak, saya belajar benda ni berkaitan dengan sayang dan juga obses. Dua benda yang berbeza. Sayang adalah sayang dalam erti kata kita menghargai sesuatu. Okey? Menghargai sesuatu. Macam contoh ada kisah masa zaman Nabi dulu. Kisah zaman Nabi apa saya tak ingat. Okey. Ada kisah masa zaman Nabi dulu. Dia cerita tentang berebut. Seorang ni nak tarik macam mana? Cerita tentang berebut tarik anak. Dua orang perempuan nak claim yang tu anak dia. Okay? Jadi yang ni tarik kata yang ni anak aku, yang ni tarik yang ni kata anak aku. So tarik ni sampai anak ni rasa macam sakit dan sebagainya. Satu orang ibu tu dia lepaskan. Dia lepaskan. So dia lepaskan tu, adakah sebab dia tak sayang? Dialah batu tak hilap saya kan, keputusannya dibagi kepada orang yang melepaskan tersebut. Saya tak ingat cerita Nabi apa. Kalau ingat nanti saya akan ceritakan. Okey, saya ceritakan tentang Nabi tu menyerahkan anak tersebut kepada perempuan yang melepaskan tu. Faham tak? Sebab apa? Bila kita nampak orang yang kita buat ni sakit, kita pun tak sanggup tengok dia sakit. Tu tanda kita sayang. Macam saya. Saya nak cerita puan macam ni bukan tentang perkahwinan. Saya sayangkan arwah abah saya. Okey. Masa arwah abah saya dalam keadaan tengah nazak, dia sebab ada masa tu kencing manis dan sebagainya lah. So masa tu saya diberi 3 pilihan. Doktor panggil saya. Saya masa tu dalam yalah tak adalah ni kan, tak adalah macam muda sangat. Dalam 2000 dalam 29 yang itulah. Saya disuruh untuk buat keputusan.
Doktor tanya, Cik Fahmi, kalau sekarang ni kami bagi 3 pilihan. Dia kata, sekarang ni ayah dah mungkin tak boleh ada harapan. Okay, dah tak boleh ada harapan untuk nak teruskan dia punya hidup. So dia kata bagi pilihan. Yang pertamanya bagi pilihan untuk bubuh morfin. Okay, bubuh morfin, and then bagi dia akan tidur dan akan mati senyap-senyap lah. So dia akan pergi dengan tenang. Yang keduanya dia kata yang keduanya biar saja dekat ICU ni, biar je dia pakai macam tu sampai dia habis usia, tapi kita tak boleh melawat, siapa pun tak boleh tengok. Okay? Yang ketiganya, kita bawa balik sendiri dan kita jaga sendiri sampai dia habis nyawa. Masa tu saya dah buntu. Saya sayang, saya tak mau tengok ayah saya sakit. Tapi dalam masa sama saya fikir macam mana apa benda ni semua. So saya decide, tak apalah, saya sayang, kita bawa balik, kita usaha jagalah yang terbaik sehabis mungkin. So masa balik rumah tu kita jaga, bagi sewa oksigen sebagainya, supaya dia tak mau bagi terlampau macam sakit sangat-sangat. So kita bagi sebaik mungkin lah, kita jaga masa kat rumah dalam tempoh lebih kurang seminggu lebih juga. Okay? Tapi kita merelakan kepemergian dia. Saya percaya ramai orang yang mungkin ada kehilangan, dia akan ada rasa macam melepaskan orang yang sayang ni adalah satu perkara yang menunjukkan kata kita menyayangi dia. Sampai sekarang kalau kita rasa macam kita sayang, kita akan menghargai dia, kita akan ikut dengar cakap dia, kita akan memenuhi segala permintaan dia. Itu tanda kita sayang. Kalau kita sayang kepada manusia, sepatutnya kita tak akan pukul manusia tersebut. Betul kan? Kalau kita pukul dengan tujuan untuk mendidik, macam kita didik anak, tu bukannya kita tak sayang, sebab sayanglah kita buat begitu. Macam cerita anakku Sazli, dia nak ceritakan tentang sayang tu kan. Beza sayang dengan beza membiarkan. Membiarkan macam tu saja. Sayang adalah dengan kita mendidik supaya bagi benda tu jadi betul. Okay? Tapi kalau bab pukul isteri, dia bukannya begitu kalau kita nak sayang. Saya tak tahu bagaimana pandangan orang lain. Kalau saya berada kat tempat Puan Ida, minta maaf, kali kedua itu adalah peluang kedua, dan dia ada lagi peluang ketiga. Tapi saya rasa Puan Ida kuat. Okay? Cuma apa pun Puan, saya doakan personally, Fahmi Ramli ni mendoakan Puan Ida dalam keadaan yang dipermudahkan segala urusan. Okay? Mudah-mudahan apa yang saya cakap ni memberi kekuatan kepada puan dan juga puan-puan yang lain yang mungkin ada isu begini. Okay? Jangan membiarkan anda dizalimi, diseksa diri sendiri. Okay, puan, sayangkan manusia, sayang tu berpada-padalah. Okay, berpada-padalah dalam kita menyayangi seseorang. Sayangkan bunga, bunga akan layu. Sayangkan manusia, manusia akan mati. Sayangi Allah, Allah akan sentiasa kekal abadi. Okay? Alright. Tawak hati pun satu sebab bila dia kena pukulkan. Okay. Al-Zakaria. Tuan, kenapa ya bila report polis ada yang tak ambil kes pukul suami isteri? Katanya sebab masih suami isteri belum cerai lagi. Sedangkan saya tengok banyak je berita suami kena tangkap sebab pukul isteri. Mana boleh tak? Boleh puan. Okay, cumanya masa kita pergi buat report polis tu, kebanyakan orang dia akan buat silap. Dia akan buat ayat dekat bawah tu. Kalau kita kena pukul, kita pergi buat laporan polis, kita ceritakan tentang peristiwa kena pukul semua tu. Jangan tulis dekat ayat terakhir tu. Jangan tulis kat ayat terakhir tu. Kalau polis tanya ni tujuan buat report polis ni untuk apa? Okay, kalau dia tanya tujuannya untuk apa, anda cakap untuk tangkapan segera, untuk tindakan segera pihak polis. Okay, memukul isteri adalah di bawah satu kesalahan mengikut undang-undang Akta Keganasan Rumah Tangga perempuan. Okay, untuk orang Islam dan juga orang bukan Islam. Pukul saja suami pukul isteri, isteri pukul suami, kalau kita buat report polis, polis boleh tahan, boleh tangkap. Cuma dekat ayat terakhir tu jangan tulis untuk rujukan mahkamah syariah.
kalau untuk rujukan mahkamah syariah memang tak tangkap lah. Faham tak? Lagi satu, kalau ditulis untuk rujukan mahkamah syariah, anda punya laporan polis tu yelek. Yelek, tak ada apa pun. Okey, tak ada makna lah. Untuk tangkapan segera tu, biar polis tangkap dan siasat. Okey, so anda kena tegas sendiri kepada polis. Saya kena pukul, saya nak ada tindakan segera. Gitu. Saya tak mau tulis untuk rujukan mahkamah syariah. Isteri bukan karung guni untuk dipukul. Laki Dayus dia yang buat macam tu. Karung guni kat Kia saya kat rumah ada punching bag. Karung guni. Assalamualaikum tuan, baru join. Bersalam Puan Sakir Abdul Rahman. Okey, terima kasih kerana join. Macam mana nak beli buku tersebut? Oh, lupa. Alright, siapa yang berminat untuk dapatkan buku ni, okey, anda boleh buka dekat Shopee. Di Shopee beli baju. Kan sekarang ni duta dia apa? Jackie Chan. Beli baju sekarang. Benda tadi cakap tak faham. Kan? So beli kat Shopee. Anda boleh tulis. Tulis nama Fahmi Ramli pun ada. Tulis nak buku 16 bukti fasah pun boleh. So anda boleh dapatkan dekat Shopee. Senang. Okey. Ataupun insya-Allah nanti habis live ni saya akan minta staff saya untuk tulis dekat komen link Shopee tersebut. Okey? Insya-Allah saya janji. Alright. Tuan, macam mana kalau isteri keluar rumah dalam 8 bulan, lepas tu laki tu masih bagi nafkah, boleh ke isteri buat tuntutan fasah? Macam mana kalau isteri keluar rumah dalam 8 bulan? Lepas tu laki tu. Okey, baik. Oh, ada lagi. Laki tu tak pernah pukul, tak pernah lupa harta itu, cuma laki tu suka bebel je lah. Bebel. Okey. Alright. Bebel tak ada dekat dalam tak ada dalam apa fasah lah kan. Macam saya pun saya suka bebiang, beletiang juga. Okey. Isu kalau isteri lari keluar rumah, okey. Isteri keluar daripada rumah, okey. Tapi suami tak ada pun mohon kat mahkamah untuk sabitan nusyuz. Jadi isteri ni dah keluar rumah dalam keadaan dia tidak disabitkan nusyuz. Bila isteri keluar rumah tak sabit nusyuz, dia masih lagi layak untuk menerima nafkah. Okey, so masih lagi layak untuk terima nafkah. Jadi kalau katalah isteri ni dia keluar daripada rumah, dia balik rumah parents dia dah 8 bulan. Dalam tempoh 8 bulan duduk berasingan tu, suami masih lagi beri nafkah. Duduk berasingan pun masih lagi bagi duit nafkah. Duit belanja, okay, bagi, tapi tak duduk sekali. Alright. Jadi kalau isteri nak tuntut fasakh atas alasan tak dapat nafkah, tak ada lah. Sebab ada nafkah diberi dalam tempoh duduk berasingan tersebut. Okay. Alright. Kalau dia nak buat tuntutan cerai tadi, kalau isteri nak buat tuntutan cerai tadi sebab kata apa, meninggalkan lebih daripada 4 bulan qamariah turut-turut. Tapi siapa yang tinggalkan? Kalau suami yang tinggalkan tu mungkin lah. Tapi kalau isteri mungkin susah sikit. Alright. Kita masih dengan. So kalau dia nak tuntut fasakh juga, dia boleh tuntut fasakh. Cuma tak adalah isu nafkah. Mungkin fasakh dengan alasan yang lain lah. Right? Alasan fasakh ni macam-macam. Dia bukan nafkah, bukan pukul saja. Dia ada macam-macam alasan yang lain. Tekanan mental ke whatever lah. Okay, macam-macam lah. Right. Nur Haifa, kalau dia kena tangkap, kena penjara atau polis sekadar siasat sahaja? Okey, kalau dia kena tangkap, kalau suami kena tangkap dengan polis, polis akan siasat. Dan jika sekiranya polis beranggapan bahawa kes tersebut ada merit, okay, so memang lebam dan sebagainya kan, so ada bukti, jadi kes tu akan dibawa kepada pendakwa. So pendakwa yang akan buka kes tersebut di mahkamah magistrat. Okay, so dia memang akan dibawa ke mahkamah lah, mahkamah magistrat untuk dijatuhkan hukuman. Dia tengoklah dia akan mengaku salah ataupun tidak. So kalau suami mengaku tak bersalah atas jenayah yang dipertuduhkan, jadi dia ada hak untuk membela diri. Kalau dia mengaku bersalah pukul tu, jadi dia akan dikenakan hukuman, sama ada penjara ataupun mungkin denda. Wallahu alam. Ikutlah keputusan yang telah ditetapkan oleh
magistrate ataupun hakim tersebut. Okay, kalau katalah polis tangkap tapi tak ada apa-apa, dia siasat macam tu saja, tak ada benda susulan berlaku, jadi maksudnya tak ada kes lah kat situ. Dia sama macam orang kena tangkap khalwat lah. Kalau kena tangkap khalwat, contoh dia tu tengok-tengok, doktor tak naik mahkamah lagi ni, tu maksudnya pendakwa tak buka kes, sebab mungkin tak ada merit kes ataupun tak cukup kuat bukti. Okay, tu contoh. Ni kes jenayah punya contoh lah. Azia Arab, dah lama tak join live tuan, saya share live tuan tahu dengan kawan-kawan yang sewaktu dengannya. Thank you Puan Azia Ara. Alright, saya rasa cukup dekat tu saja. Eloklah 1 jam 36 minit. Thank you. Thank you so much pada anda semua yang sudi menonton live saya pada petang ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat akan datang. Hari Jumaat ni insyaAllah. Saya seronok sangat dapat berkongsi dengan anda semua. Saya seronok bila ada orang berkongsi panjang begitu, supaya anda semua dapat mengambil iktibar. Okay, alright, thank you so much pada anda semua yang support saya sepanjang saya membuat live, sepanjang saya buat penulisan dan sebagainya. Okay, tak lain tak bukan tujuan saya adalah untuk berkongsi ilmu, memberi pandangan, memberi perkongsian supaya kita semua hidup dalam ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Okay, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tanya apa, jam berapa ya Jumaat ni? Jumaat macam biasa jam 9 malam insya-Allah. Tapi kalau ada perubahan, kita akan maklumkan dekat page ni. Okay, alright, thank you. Pada anda yang tekan follow dan sebagainya, tekan share, thank you so much. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.